Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sinnah radhiyallahu anhu. Rubbama abbara 'anil maqami man istashrafa 'alayhi wa rubbama abbara 'anhu man wassala ilayhi wa zalika multabisun illa 'ala sahibil basira. Situ. Farubbama abbara 'anil maqami, maka terkadang telah mengibarah, membuat pengolahan lisan ya. Itu makna ibarah. Al-i'lam, kalau lawan dia ada isyarah, al-i'lan bil khafi. Adapun al-i'lan bil zahir, dia dipanggil ibarat. Daripada makam itu, orang yang telah melihat atasnya dan tiada sampai ia kepadanya, dan terkadang telah mengibaratkan daripadanya orang yang telah sampai kepadanya, kerana bersamaan keduanya dalam nyata perkerjaan kepada keduanya, dan adalah yang demikian itu samar, melainkan seorang yang mempunyai mata hati yang membezakan antara dua hal bahawa diketahuinya dengan alamat keduanya, seperti sampai kepada maqamul yakin yang diibaratkan daripadanya, seperti yang demikian itu yang mengibarat daripadanya oleh orang yang melihat atasnya dan tiada tahqiq dalamnya dengan sebab segala yang turun dan usul dan tabayyun. Demikian itu pada orang yang tiada baginya bermata hati zahir dan barang yang nyata atasnya daripada sempurna atau kurang. Dan adapun segala yang mempunyai mata hati, maka tiada terbunyi atas mereka itu demikian, kerana bahawasanya dilihatnya dalam kalamnya, iaitu surah mutakallim dan batin dan barang yang itu atasnya daripada sempurna atau kurang. Dan sebenarnya dikata orang adalah berkata mereka itu mengetahui mereka, dan apabila ada pekerjaan itu samar, maka ibarat itu memberi mudarat pada orang yang mubtadi, seperti kata muallif la yanbaghi lisalik an yu'abbira 'anil waridati ila akhir. Ini sambungan daripada matan dahulu. Iaitu dia kata pal ibarat qutul a'ilah al-mustami'ina wa laysa laka illa ma anta lahu akil. Dulu dia kata la tazunnu anna kulla min fahmin kalaman zaqahu. Wala tazunnu, jangan kamu sangka bahawa kullu tiap-tiap man fahima kalaman zaqah. Jangan engkau sangka pada orang yang memahami dia merasai. Mana dua bagi. Ini masalah perjalanan rohani kita, roh. Ya, ada benda yang dipaham, sama-sama dipahami, dan dalam yang memahami dibagi dua. Satu merasa, satu belum. Ya, satu merasa, satu belum. Faham sama faham, mengerti sama mengerti, tapi merasa belum. Ya. Dia boleh hurai. Setengah daripada mereka yang boleh membuat ibarat, menghurai, ya, menghurai, memberikan mana huraian, pencerahan yang jelas. Mana pencerahan dia tidak tersalah, sama dikendaki dengan apa yang dikendaki oleh al-arifin, tetapi dia sendiri belum sampai. Itu maksudnya. Macam pergi Mekah lah kan. Yang belum pergi Mekah tu dia boleh cerita Mekah begini, Kaabah begini, betul, tapi dia belum pergi lagi. Dengan orang yang dah pergi, dia kalau cerita tentulah jauh bezanya lah. Ya, dapat perubahan dah banyak kan. Dia punya cerita Mekah tahun 80, sekarang dah tahun 2000 lebih. Tentulah ada perbezaan. Mana ketepatan orang yang memberi ibarat dia merasa, dengan orang yang membuat ibarat dia belum merasa.
Sebab tu maknanya beza jauh antara orang yang telah diberikan azwaq, mana rasa dia dengan Allah Subhanahu wa taala setelah ia riyadhah dan mujahadah, maka Allah Taala kurniakan, Allah beri, bukan dia punya, Tuhan bagi buka mukasyafatul qalbi. Hasil berkat ya, dia bersungguh-sungguh menghadapkan qalbi dia bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kemanisan dia dengan Tuhannya. Kemudian dia meneruskan lagi kesungguhan menyuci cermin qalbi dia, maka diberikan dia kelazatan, kenikmatan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapat mahabbah yang kuat. Dia teruskan lagi sehingga dia dapat kerinduan yang kuat, kemudian dibuka. Rafa'tul hijab, aku buka hijab. Dia tak buka hijab, maka dia merasa, ya, dia merasai akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala di setiap detik, setiap saat. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas, tiap-tiap lamha kelipan matanya, ia terasa kewujudan Allah yang bersifat dengan segala kesempurnaan, yang mengawal segala makhluk, yang memberi dan menarik, yang mengawal dirinya dan keperasanan dia dengan Tuhan, bahawa dia tidak pernah putus dan tidak ada makhluk yang boleh terputus dari Tuhan. Maka benda ni bila di riyadhah dia akan rasa, dibuka. Dengan orang yang belum lagi dibuka, dengan sebab dia belum memberi tumpuan. Dia ada ilmu, dia alim, dia boleh membahas, tetapi dia belum memberi tumpuan kepada Allah Ta'ala. Ibadat yang dibuat belum fokus betul. Dia buat, bukan tak buat, tapi belum fokus. Sebab dia masih lagi terpengaruh dengan keduniaan dan kenafsuan. Ya, nafsu dia masih lagi belum diproses, ya, maka ketiga itu ilmu dia mana tidak betul berjejak dengan rasa, maka dia mengetahui tapi dia belum berapa merasai. Tahu lain, rasalah lain. Maka oleh kerana itu dua ibarat akan berbeza, dengan orang yang telah sampai dengan orang yang belum sampai kepada tahqiq ma'rifat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dia kata parubbama, terkadang telah mengibarah dalam makam, ya, persoalan-persoalan, peningkatan-peningkatan kedudukan perjalanan hamba dengan Tuhannya, beberapa peringkat-peringkat, ada yang dekat, ada yang terlebih dekat, ada yang cukup dekat dan sebagainya. Begitu juga ada yang jauh, ada yang terlampau jauh, begitu. Pada orang yang telah melihat atasnya, mana orang yang ahli basirah, mukasyafah, yang Tuhan bukakan qalbi dia tadi, dan tiada sampai ia kepadanya, dibuka, mana dia memahami, dia boleh mengolah, ya, sehingga kepahaman dia tepat, tapi dia belum usul, dia belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dia belum sampai? Dia masih terikat lagi dengan makhluk, masih tertambat lagi perjalanan, dia belum jelas lagi, ya. Dan terkadang telah mengibarat daripada orang yang telah sampai, mana orang yang menceritakan benda yang dia telah mengalami, dengan orang yang menceritakan benda yang dia belum mengalami dalam makrifat akan Allah Ta'ala. Tentu ada perbezaan dia jauh, ya. Kerana bersamaan keduanya dalam nyata, dalam memahami nyata sama. Dia membahas masalah-masalah ketuhanan, pekerjaan kepada keduanya, dan adalah yang demikian itu samar, melainkan atas orang yang mempunyai mata hati pada basirah. Pengolahan yang dibuat oleh mereka yang memahami tapi belum sampai samar, ya, dia menjelaskan tak berapa terang sebagaimana orang yang telah sampai memberikan penerangan. Sampai mana? Sampai qalbi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, min kibaril awliya, min kibaril ulama, ulama besar, wali besar. Satu ketika dalam kuliah dia, dia bagi anak dia, ulama juga, ulama besar anak dia, ya, membawa kuliah tu. Dia pun mengajar anak. Sedaplah kan, ilmunya hebat anak dia. Dalam masa yang agak lama, kemudian dia pun sampai. Bila dia sampai minta satu riwayat, dia pun ambil tempat, dia baru bercakap 2-3 patah dia, orang dah menjerit. Faham menjerit? Orang dah jazbah. Dia sebut dia Allah, pum, ada yang fana orang ni. Sebab apa? Orang yang sampai lain. Walaupun ilmu hebat-hebat, anak dia pun ulama besar, ya, tapi rohani beza.
Sebab tu bila orang yang sampai dia bercakap kadang tak banyak, tapi auqa bin nafs, dia jatuh dalam kalbi tu. Dia pesan tak banyak. Macam guru saya dia pesan, kau jangan berani-berani nak lupakan Allah. Dia cakap ada 3 patah, dia tampak tengiang di kalbi dia, terasa. Kau jangan buat tak perasan dengan Allah, dia kata. Kita berasa kan. Dengan orang yang belum sampai dia berceramah sampai 1 jam, kita masuk sini, keluar sini, keluar sini. Itu beza antara orang yang punya nurul ma'rifah dengan orang yang belum lagi mana, atau dia punya nur ma'rifah dia kurang terang. Ilmu sama-sama boleh membahas, tapi kesampaian itu ada satu perbezaan yang membawa kepada berbezanya kedudukan. Seperti yang sampai kepada maqamul yaqin, diibaratkan daripadanya seperti yang demikian itu, ibaratkan daripadanya orang yang melihat-lihat atasnya, ya. Dan tiada tahqiq dalamnya dengan sebab segala yang turun. Mana belum mantap lagi sebab warid yang sampai. Dan usul dan tabayun, belum dia berjejak kesampaian dan kenyataan. Demikian tu atau orang yang tiada baginya bermata hati. Adapun orang yang basirah, mata dalam dia kurang terang, sudah tentulah berbeza dengan yang terang. Dan barang yang nyata atasnya daripada sempurna atau kurang, ya, itulah beza tadi. Sebab orang yang menyampaikan, guru yang mengajar itu, kalau dia duduk taraf yang disebut oleh baginda SAW, khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatuh. Itu beza dia. Khiyarukum, orang yang terpilih di kalangan kamu, siapa dia? Ila man zakkarakum billahi ru'yatuh. Orang yang jadi kalbi kamu menghadap Tuhan oleh kerana kamu lihat dia je. Kamu lihat wajah dia je, sama ada wajah zahir atau wajah batinnya, rohani dia, pun mati kamu tak usul sampai ingat ke Tuhan. Itu guru yang macam ni disebut oleh Nabi orang yang terpilih. Itu panggil golongan wasilin, orang yang sampai. Sebab kalbi dia sentiasa dengan Tuhannya. Ya, bila kalbi dia sentiasa dengan Allah Ta'ala, tentulah aura dia ada. Kita duduk dengan dia pun berasa, ya. Atau berbeza dengan orang yang lisannya saja membahas tentang ketuhanan, tapi kalbi dia belum berapa berjejak. Kalbi dia masih lagi terikat, masih lagi tertambat, masih lagi terpersona dengan makhluk. Maksud dia masih lagi duduk dairatul mulkiyah, duduk dalam daerah alamil mulki. Dengan orang yang telah dibuka, dia naik kepada alamil malakut. Itu sudah tentu beza. Orang yang mana muta'alaq kalbi dia, gantungan dia dengan makhluk, dengan orang yang gantungan hati dengan Allah Ta'ala. Dan ada pun segala yang mempunyai mata hati, yang mempunyai basirah, maka tiada terbunyi. Tiada terbunyi. Terbunyi itu mana tiada tersembunyi. La yakhfa. Ini bahasa kitab lama. La yakhfa mana tiada terbunyi, tiada tersembunyi, mana nyata, terang, terbuka atas mereka itu demikian. Sebab kerana bahawasanya dilihatnya dalam kalamnya surah mutakallim yang batin, ya. Dia memandang akan mutakallim yang batin, yang benar-benar, yang bersifat berkata apa? Huwallahu ta'ala. Ada pun kita ni bayangan saja. Yang bersifat dengan sifat mutakalliman huwallah, yang bersifat dengan kalam hakikat huwallahu ta'ala. Dan barang yang nyata iaitu atasnya daripada sempurna atau kurang. Walazil, perbahasan mengikut kesempurnaan, ya, kurang dan sempurna. Ilmu zahir begitu juga. Kalau dia ulama alim besar ilmu zahir, dia punya huraian dalamlah dengan berbanding dengan orang yang kurang, itu zahir. Yang batin begitu juga. Kalau ruhani dia kuat, maka sudah tentulah pancaran dia lebih kuat daripada yang kurang. Dan sebenarnya dikata orang adalah berkata mereka itu mengetahui mereka itu, dan apabila apabila ada pekerjaan itu samar, maka ibarat itu memberi mudarat. Ya, apabila seorang itu belum berapa berjejak makrifat yang khassah dia, bermakna pekerjaan dia samar, tidak berapa jelas, maka dibimbangi memberi mudarat orang yang mubtadi. Sebab dia belum berapa sampai. Dia nak mengolah benda tu,
Dia tak akan berjejak tepat. Jadi orang yang baru kalau mengikut, itu bahaya. Takut dia silap penafsiran ataupun silap sangkaan dia tadi. Allah. Seperti kata mu'arif, la yanbaghi lisalik an yu'abbir. La yanbaghi lisalik, tidak saja bagi salik, an yu'abbira an waridatih. Fa inna zalika mimma yuqallilu amalaha fi qalbih wa yamna'uhu wujud as-sidq ma'a rabbih. La yang bagi tidak patut dan tidak saja, maknanya bagi orang yang sadik. Bagi, bukan maka tu, ba. Situ apa? Mim. Bukan maka. Bagi tu, lisadik. La yang bagi lisadik, tidak patut, tidak saja lisadik bagi orang yang sadik, mana orang yang sedang berjalan. Kita ada 2, 3 lapis. Pertama murid, kedua salik, ketiga wasil. Orang yang ada iradah, bersemangat, sonok nak berjalan kepada Allah Ta'ala, nak merintih jalan makrifat yang sebenar dengan Tuhan, dan itu yang disuruh dalam Quran, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Maka bila ada iradah kendak, itu dipanggil murid. Bila dia berbai'ah, dia berjalan mengikut pimpinan mursyid dia dengan betul, maka dia panggil salik. Dia panggil orang salik. Lalu dia melakukan kerjaan dia suluk. Suluk itu pekerjaan dia. Orang yang bersuluk dia panggil salik. Kalau seorang, kalau ramai dia panggil salikin. Sebab banyak kitab-kitab Jawi kita dia terjemah nama salikin. Hidayah itu salikin, kan? Minhajus salikin. Sairin sama dengan sair, rahil, salik sama mana. Bila dia berjalan sampai kepada satu peringkat, Allah Ta'ala kurniakan futuhat, pembukaan, maka dia panggil wasil. Orang dia panggil wasil, mana masuk dalam apa yang disebut dalam hadis sahih oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ila maqamul ihsan. Yang dia ada dalam dia ada 2 perkara, muraqabah dan musyahadah akan Allah. Itu dipanggil orang yang sampai. Dan ada pun segala yang mempunyai mata hati, maka tiada terbunyi, tiada tersembunyi atas mereka itu demikian. Sebab dia apa? Kerana bahawasanya dilihatnya dalam kalamnya tadi suratul mutakallim. Siapa suratul mutakallim? Huwallahu ta'ala, iaitu yang sebenar-benar bersifat dengan kalam yang hakiki, kalam yang qadim, lagi kalam yang baqi, yang bersifat dengan kekal selama-lamanya, iaitulah sifat Allah Ta'ala yang batin. Dan barang yang iaitulah atasnya daripada sempurna atau kurang. Adapun kita pula ada kurang, ada kala sebaliknya. Dan senyata dikata orang adalah berkata mereka itu. Oh, habis ni. Dia kata lah yang bagi lisalik, tidak saja bagi salik itu, mengibarat daripada segala warid. Dia segala warid, bukan wirid tu. Warid ada alif. La yang bagi lisalik an yu'abbira al-waridati. Waridat mana segala warid yang sampai. Illa li syaikh, melainkan bagi syekh dia, yang membimbing dia tadi. Warid sama ada warid itu bentuk awal, warid al-intibah. Dia ada warid al-iqbal dan ada warid al-wisal atau warid al-wusul, iaitu peringkat-peringkat warid. Man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Kebiasaan ni kalau orang tak ada wirid, dia jarang dapat warid. Warid mana benda yang datang, yang dicempakkan dalam kalbi insan bila dia sudah patut, setelah dia bersihkan kalbi cermin hati dia, maka Tuhan cempakkan warid. Sama ada dalam bentuk ilham, atau dalam bentuk zauki, atau dalam bentuk mimpi dan sebagainya. Maka dalam keadaan kita dalam tarikat Naqsyabandiyah, dalam suluk 3 hari dia kena report. Dia zikir 3 hari dia kena report dengan syekh, dengan mursyid dia, apa warid yang sampai, supaya mengubah kedudukan makam dia daripada kalbi nak pergi roh, roh pergi sir, sir pergi hafi, akhfa, lataib dan 7. Itu dia akan proses rohani dia. Kemudian lepas dia bersih, itu pancaran nur dikuat, baru dia akan pergi kepada pembersihan nafi wal isbat.
Sampai dia buat nafi isbat tu, yang peringkat la maujud bihaqqin illallah. Bersih tu baru dia boleh wukuf. Dia panggil wukuful qalbi. Dia boleh wukufkan qalbi dia sentiasa dengan Tuhannya. Kemudian baru dia pergi pada maqamil muraqabah wal musyahadah. Atau susunan dalam Naqsyaband. Sebab tu dia proses suluk dia penting. Suluk kalau kerja kerajaan dia panggil apa? Orang panggil apa kalau kerja kerajaan? Kursus lah dan pegawai kerajaan kalau sepanjang kerja dia tak pernah kursus, maka kerja dia kurang kualiti dia. Betul? Dia kerja 40 tahun ada kursus, tak pernah kursus. Kuranglah kualiti dia. Jadi kalau dia banyak kursus, maka banyak pengalaman yang dia dapat. Begitulah. Dia rajin suluk, banyaklah pengalaman rohani dia. Daripada alam tu ke alam ni supaya dia mengenali akan perjalanan roh. Kalau tidak kita hanya terikat dengan jasad je lah. Rohani kita mengayau ke mana pun kita tak faham. Angkat takbir semayang dah pergi wakati ni. Kalau duduk dalam ni diangkat dia takbir sab terus. Murujul qalbi, mi'raj qalbi dia ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat dia Allahu Akbar, pum lenyap habis semua. Dia wukuf dengan Allah Taala. Tu masing-masing dia kena faham. Sebab dalam tarekat Naqsyabandiyah, kalau seorang tu belum naik maqamul khalifah, dia tak dibenarkan menjadi imam dalam sembahyang. Bukan kata tak sah. Ni jangan buat fatwa luar. Dia tak dibenarkan lagi kerana seluruh dia tak menjadi imam. Dia belum maqam khalifah. Pada maqam khalifah dia dah pergi dalam maqam muraqabah dan musyahadah. Mana orang yang kalau segi munasabah dia nak memimpin, sudah tentu qalbi dia dengan Tuhan. Kalau dia angkat takbir, qalbi dia menghadap Tuhan, makmum yang ikut pun ada kelazatan dia. Jadi kalau imam dia angkat takbir, dia pun mengayau, makmum pun habis mengayau. Tentulah kaifa nadun nas ila wa nanu ba'indun. Macam mana kau nak bawa orang ke Tuhan, kau sendiri jauh. Itu dah Naqsyaband khusus diletakkan situ. Kalau dia naik maqamul khalifah boleh duduk depan. Satu contoh je lah. Banyak rahsia sir yang lain, banyak lagi lah. Semua amalan tarekat adalah amaran yang ada bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sanad kerohanian perjalanan dalaman dia lah. Jadi sini dia kata tak patut bagi salik orang yang sedang berjalan bila dibukakan berbagai-bagai penglihatan dia, berbagai-bagai azwaq rasa dia jangan cerita dengan orang. Dia kena palzam, tutup. Bagaimana kalau kalbi dia nak cerita orang atau ada penyakit. Sebab seorang bila dia minat bahawa dia punya kelebihan diketahui orang, maka orang tu akan rosak. Apa dia buka, tutup. Dia dengan Tuhan dia. Kalau dia ada minat aja nak cerita dengan orang, bermakna sudah ada masuk penyakit dalam tu. Supaya itu dia dibesarkan atau dia rasa dia hebat, habis. Dalam perjalanan rohani jangan ada terlintas perasaan kita nak dihebatkan, atau kita nak dibesarkan, atau kita nak masyhur, nak glamour apa, habis pum jatuh masuk longkang tu. Kita dengan dia. Habis tu dia kata la yang bagi Allah. Yang ini tidak patut, tidak sahagianya bagi salik orang yang sedang berjalan menerokai akan makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala, mengibaratkan mana membuat olahan daripada segala warid yang datang. Warid yang tuan jumpa tu jangan dicerita dengan orang, senyap, tutup je. Melainkan bagi syekhnya saja, bagi guru saja yang memimpin dia. Sebab guru nak ijazah, nak tengok kedudukan rohani dia dari satu pangkat ke satu peringkat. Sebab tu dalam tarekat dia ada dua pengambilan. Satu mengambil jalan tarikah dengan tabarruk, satu lagi dengan taslik. Tabarruk, syekh ni datang, kita pun baik ambil ijazah beramal, dia pun balik tempat dia, kita pun balik rumah kita. Apa perkembangan tak tahu. Tapi amalan tu dapat baguslah, pahala besar lah. Tapi perkembangan tak dapat. Satu lagi taslik, yang taslik dia suluk. Ini dijalankan. Perubahan rohani kita akan dipantau. Itu dua biasalah. Taslik satu, tabarruk satu.
Kebanyakan kita ambil tabarruk. Taslik ni maknanya dia memperjalankan dan yang memimpin kerohanian kita supaya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu beza dia lah. Macam dua sekolah lah tuan-tuan ni. Ada dua sekolah. Satu sekolah dengan dua sekolah ni pelajaran semua sama. Guru yang mengajar pun semua sama. Standard guru yang mengajar kelulusan semua sama. Tak ada apa beza. Cuma beza satu je. Sekolah ni ada periksa, sekolah ni tak ada perpiksaan. Macam tu je lah. Tuan-tuan nak hantar anak yang sekolah ada periksa ke tak ada periksa? Tak ada periksa. Tak ada periksa senang hantar je lah. Apa tujuan pemeriksaan? Tujuan pemeriksaan ialah untuk mengesan pencapaian. Ya, kita berzikir sampai ke mana sampai kita? Kita tak tahu kat mana kita sampai. Itu problem juga. Ya. Amalan zikir itu alhamdulillah lah, bagus, kelebihan dia hebat-hebat Tuhan bagi. Tapi nak kedudukan kita sampai ke mana? Bimbang-bimbang kita perasan dah sampai, padahal jauh lagi. Itu yang takut bimbang. Rasa-rasa macam dah hebat. Dia suluk je boom down tu, kadang tak bergerak pun dia. Habis nanti. Dan bermula warid ilahiyah. Mana warid, benda yang Tuhan cempak ke dalam kalbi apabila batin kalbi tadi telah bersiap untuk menerima pancaran nur ni tadi. Ya, yang dibangsakan kepada ketuhanan, iaitu tiada patut bagi salik orang yang sedang berjalan tu, bahawa pimpinan mursyid dia, bahawa mengibarat daripadanya pada hal ikhtiar. Ya. Sebab tu jangan kalau ada report warid, jangan dicakap saya dapat begini tuan, saya rasa ni warid. Jangan, tu bukan hak dia, dia cerita je. Ya. Yang menentukan warid tak warid tu mursyid, dia tahu dah. Ya. Melainkan kepada syekh yang menunjuk. Ya, tetapi dibunyikan, mana disembunyikan, dipeliharakan, maka jangan dinyatakan atas ni kepada seorang pun. Jangan disebut pada seorang pun, tutup. Itu rahsia dia. Ya, melainkan kepada syekh yang menunjuk, mana murabbi yang memimpin rohani dia, yang mendatangkan atasnya segala akwal. Ya. Jadi mana dia kena cerita hanya kepada murabbi. Sebab kesampaian ni dia tak sama tuan-tuan. Guru syariat kadang alim besar, tapi dalam kerohanian dia tak membawa kesampaian. Ya. Imam Al-Ghazali menghafal 300,000 hadis, kitab besar-besar dia karang, beratus-ratus kitab. Dan di antara guru-guru hebat dia Imamul Haramain, imam dua tanah haram. Besar-besar guru Imam Ghazali, hebat-hebat. Tapi dalam kerohanian disampai dengan apa? Disampai dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi, kutub zaman tu. Kerja dia kan tukang jahit tepi jalan ni. Tukang jahit kasut tepi jalan je. Imam Ghazali sampai kepada Allah dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi, yang kerja dia ialah jahit kasut tepi jalan. Tapi martabat dia kutub zaman tu, dan dia ulama besar. Dia seorang daripada muhaddis, ulama hadis yang terkenal. Ni ada pula setengah-setengah kata Abu Ali Farmadi ini kejahit kasut dia bukan orang alim. Itu silap. Ada juga orang faham dia orang alim, dia muhaddis, ulama hadis besar. Tapi kerja dia tu jahit kasut tepi jalan. Maknanya tak adalah tu masyhur nanti orang lain. Imam Ghazali sampai ke Tuhan dengan dia. Bila Imam Ghazali nak berguru dengan dia, Imam Ghazali kata apa? Guru di Syekh Abu Ali Al-Farmadi dia kata, aku nak ajar kau apa, ilmu kau dah melaut dah. Cuma satu je aku nak pesan kau. Kau takkan sampai ke Tuhan selagi makhluk ada dalam kalbi kau. Selagi dalam kalbi kamu ada makhluk, buat ni nak makhluk kata apa, orang kata apa, orang, kau takkan sampai. Melaut ilmu kau sampai. Itu hijab. Besok datang je. Besok datang sampai je, buka jubah kau tu, buka. Jubah besar dibuka semua. Kalau kita tinggal singlet gantung macam ni, tengah orang ramai-ramai tengah hari tu kan kat pasar tu, dia jahit kasut, ambil air siram depan orang ramai ni, siram air. Oh, macam mana rasa tuan? Kalau kita malu tak? Oi, malu lah tuan-tuan. Tuan-tuan, orang dihormati, nak menghilangkan kehormatan. Ini nak cari pula orang tak hormat saya. Wah, kacau je. Cari jalan suruh hormat, itu bukan jalan ahlillah. Ahlillah lebih suka dia tak dikenal. Jatuhkan, downkan diri kau. Ya, sampai peringkat dia tengok orang dia tak rasa apa dah. Ya, macam dia tengok tunggul tak ada apa. Ketika kita baru dibuka jalan makrifat ni.
Ya, tutup idfan wujudak fil ardil humul fama nabata mimman lam yudfan lam yatimma nitajuh. Tanam diri kamu dalam bumi yang tersembunyi. Mana jangan kita ada perasaan supaya kita dikenal, supaya kita dipandang hebat, supaya kita dipuji, itu kan buang semua itu. Itu penyakit besar. Ya. Sebab tidak akan tumbuh sempurna benda yang tidak ditanam. Ya, kita tanam kita dengan dia je. Bahawa rahsia akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Dan dibuka itu tempat mula kelazatan, kenikmatan kita dengan Allah Ta'ala. Selagi tidak dibuka, kelazatan tidak akan dapat, maka kita beribadat merasa penat. Ya, barang siapa ibadat dia rasa penat, benar dia belum dapat lazat. Dia kadang lazat di semayang 1000 rakaat macam biasa, tak ada apa. Makin ibadat lagi sedap, lagi ibadat lagi sedap. Tuan-tuan dah buka. Ada syarat dia nak buka, dia kena tutup dengan makhluk. Kalau dia tak tutup dengan makhluk, dia beradab pada makhluk lagi, tuan tak buka. Ini di antara waris-waris yang sampai dia kata apa, tak ada pun dah nampak dia je. Tu waris besar tadi. Habis dah tu ya. Dan bermula waris ilahiyah. Tiada patut bagi salik itu bahawa mengibaratkan daripadanya, dia tak boleh cerita dengan lain, padahal ikhtiar dipilih nak cerita, jangan. Tetapi dibunyikan, mana disembunyikan, dipeliharakan, maka jangan dinyatakan atasnya kepada seorang pun melain kepada syekh je. Adapun syekh nak buka, tengok. Kalau waris tu waris pangkat awam, untuk dipanggil sebagai apa dia panggil, ba'is, untuk membangkitkan orang lain, itu tak apa. Tapi kalau waris bentuk sir yang tak boleh buka, yang dalam tu tak boleh buka, dia kena tutup. Ya, dia banyak peringkat pula lah ya. Yang mendatangkan atasnya segala ahwal dia, perubahan qalbi dia. Dan sungguhnya telah ijma' mereka itu, iaitu arifin, bahawa adab orang yang salik ialah menyembunyikan waris. Itu adab besar. Sebab tu diharamkan, tak dibenarkan sama sekali menanya waris orang dan mencerita waris pada orang. Dicerita waris dekat orang gini-gini, itu tak dibenarkan, tutup. Ataupun ditanya, entah dapat waris apa syekh? Jangan. Kita punya hal jalan terus saja. Ya, aduh. Daripada sekian ahwal, sekian kamalatnya, kerana apa? Bahawasanya yang demikian memberi bekas hati. Mana kalau dia nak cerita je punya waris, menyebabkan kesan ya buruk kepada kalbi dia. Mana hati dia sudah terpusing nak menghadap kepada makhluk. Dan jatuh jatuh siddiq dalam ubudiyah. Jatuh wasaklah. Kesiddiqan dalam kehambaan dia, Tuhan akan cedera. Dan tiada daripada syekh itu mengetahui segala yang terbunyi, dan tiada daripada syekh yang mengetahui segala yang terbunyi dan yang menunjuk bagi hati orang yang murid, maka adalah dinyatakan itu keadaan adab. Ya, syekh pun tidak boleh buka kecuali atas tempat-tempat yang tertentu. Ya, sebagai adab itu. Maka jikalau engkau berkendak akan salamah, kau berkendak akan keselamatan daripada dusta, mana supaya kita tidak jadi kazib, dusta dengan Allah serta Allah Ta'ala, dan akan hasil akan hakikat atau hakikat sidq, hakikat sidqin, hakikat sebenar-benar siddiq kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fala tamuddanna yadak ilal akhz minal khalaik illa antara annal mu'ti fihim maulak wa in kunta kazalik fa husma wa faqal ilm. Ini cara kita mengambil lah. Bila orang beri dekat kita pemberian, maka di sini jaga tu. Fala tamuddanna yadak, jangan engkau menghulurkan tangan. Supaya apa? Ilal akhz, mengambil pemberian orang daripada makhluk, illa, melainkan antara annal muqti fihim maulak, melainkan kena pandang dalam kalbi kita, sebenarnya aku ambil dari pemberian orang ini adalah kurnia Tuhan yang dah siap pada azal. Orang yang hantar ni semua postman dia. Kena baca begitu. Ya, mu'ti huwallah. Ada pun orang beri kita macam-macam kan, ada orang beri pemberian tu, maka kita kena pandang hakikat ini semua dari Allah Ta'ala dah siap pada azal. Orang yang beri tu dia sebagai macam apa, panggil postman tu kantor je, perantaraan itu saja. Jangan kita lupa, kalau kita dah ambil sedangkan kita tak pandang ini dari Allah, maka cedera basirah dalam hati. Akhirnya hati dia akan terikat dengan orang. Ya, wah, orang beri saya banyak, dia ni bagus, dia orang, Allah Ta'ala dia tak nampak.
Ya, bila Allah tak nampak, maka itu bahaya besar bila qalbi terdinding daripada Allah Ta'ala. Ini ada adab untuk menerima pemberian zahir yang disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang dia akan bincang tajuk nilai wala tamuddanna yadak ila al-aghz min al-khalaiq hatta tara anna al-mu'ti fihim maulaka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khaira kullahu bi yadika wa anta bina raufur rahim. Allahumma haqqina rasulika. Alhamdulillah. Subhanakallahumma